الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, yakni bagi hidup di dunia sehingga hari akhirat. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita mendengar firman Allah Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, adakah kamu ingat kami jadikan kamu begitu sahaja padahal kamu tidak dipanggil balik bertemu dengan kami. Allah Subhanahu wa taala bertanyakan kita, adakah kita ingat Allah Ta'ala jadikan kita begitu sahaja, sekadar makan, tidur dan menunggu mati. Itu sahaja. Allah memberi amaran bahawa manusia akan dipanggil balik oleh Allah dengan mati, disoal di dalam kubur dan dibangkitkan semula dan dikira amalan itu pada mahsyar pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menugaskan manusia supaya menunaikan amanah di atas muka bumi setelah mereka dijadikan. Untuk memberi amanah ini, Allah Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah membentangkan, menunjukkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, bukau dan gunung ganang, supaya mereka bersedia untuk mengambil dan memikulnya. Tiba-tiba semua makhluk itu gerun takut dan tidak bersedia untuk memikulnya. Tetapi manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Para ulama tafsir mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memanggil langit, memanggil bumi, memanggil bukit bukau dan gunung ganang. Dan Allah bertanya, aku nak beri kepada kamu satu perkara yang dinamakan amanah, iaitulah menunaikan perintah Allah, melaksanakan hukum syariatnya. Sekiranya kamu menunaikan dan beramal dengannya dengan baik, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi ingat, sekiranya kamu tidak menunaikannya dengan baik, kamu akan dihumbankan ke dalam neraka. Menyebabkan bumi, langit, bukit, bukau yang besar itu takut dan tidak bersedia.
Allah Subhanahu wa taala menentukan manusialah yang akan menjalankan tugas di atas muka bumi. Selepas itu Allah Taala mengisytiharkan kepada malaikatnya untuk menjadikan manusia. Firman Allah Taala, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, "Wahai para malaikat, aku hendak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitulah manusia, untuk menjadi khalifah, iaitu memakmurkan bumi, memakmurkan tanahnya, memakmurkan tanamannya, memelihara binatangnya, dan lain-lain lagi, di samping beribadat kepada Allah." Malaikat bertanya, "Adakah engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang akan melakukan kejahatan, berperang, menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa memuji-memujamu, bertasbih kepadamu, wahai Tuhan. Mengapa tidak ditugaskan kami?" Allah menjawab, "Aku tahu apa yang kamu tidak tahu." Allah yang maha mengetahui menetapkan bahawa manusialah yang boleh menjalankan tugas di atas muka bumi. Kerana manusia dijadikan jasad, dijadikan tubuh badan, diberi nyawa, boleh bergerak, diberi kepadanya akal, diberi kepadanya roh, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat, makhluk di alam ghaib yang tidak ada jasad, yang tidak boleh menggunakan benda-benda yang ada di atas muka bumi. Adapun binatang, walaupun ada jasad, tidak ada akalnya. Adapun kayu dan batu tidak boleh bergerak. Maka manusialah yang ditentukan oleh Allah untuk menunaikan amanah di atas muka bumi ini. Lalu Allah berfirman menghuraikan lagi amanah itu, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah dengan menyerahkan amanah itu kepada orang yang ahli dapat menunaikannya. Dan apabila kamu melaksanakan hukum hakam di kalangan manusia, hendaklah adil. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Lalu Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam diikuti oleh isterinya Hawa, dan Allah latih Nabi Adam, diletakkan di dalam syurga. Hiduplah Adam bersama dengan isterinya di dalam syurga, dan diberi kepadanya peluang untuk makan, pakai, minum, dan menikmati segala nikmat yang ada di dalam syurga. Dan diajar kepadanya perkara-perkara yang diharamkan. Nanti di atas muka bumi ada perkara yang diharamkan. "Wala taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna min adh-dhalimin." Wahai Adam dan Hawa, kamu berdua jangan hampiri pokok ini. Nanti kamu termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Maknanya diajar kepada Adam, di atas muka bumi nanti ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Jangan mendekati perkara yang diharamkan ini. Nanti kamu menjadi zalim dan menjadi kebinasaan kepada kamu. Kemudian Allah mengajar Adam dan Hawa ditipu oleh iblis. Iblis merupakan pemimpin-pemimpin syaitan. Diberi izin oleh Allah untuk menipu Adam dan Hawa, untuk mengajar betapa jahat iblis dan syaitan menipu Adam dan Hawa. Lalu iblis berjaya menipu Adam dan Hawa supaya memakan pokok yang diharamkan oleh Allah. Dengan menggoda, iblis berkata, "Hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla?" Adakah suka wahai Adam
Aku tunjukkan kepadamu bahawa pokok yang dilarang oleh Allah ini ialah pokok sekiranya kamu memakannya, kamu hidup selama-lamanya dan kamu boleh berkuasa selama-lamanya. Maka tergodalah Adam dan Hawa memakan pokok yang diharamkan oleh Allah, lalu tercabut segala pakaiannya, hilang segala nikmat, dan Allah memerintah dihala ke bumi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami berfirman, wahai Adam dan Hawa dan iblis, turun kamu semua di atas muka bumi. Kami jadikan kamu berlawan di antara satu sama lain, dan hiduplah kamu di atas muka bumi mengikut masa ajal dan umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah Adam dan Hawa di muka bumi dengan menggunakan akal yang diberi oleh Allah. Adam bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak kasihan kepada kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Allah menerima taubat Adam dan Hawa. Adapun iblis tidak bertaubat selama-lamanya. Adam dan Hawa memakmurkan bumi dengan perintah Allah. Selepas diwafatnya Adam, Allah melahirkan nabi-nabi dan rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dan rasul-rasul memimpin manusia dengan kitab Allah yang diturunkan, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quranul Karim. Iblis pula berjaya mengumpulkan di kalangan jin dan di kalangan manusia juga untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah menyebut dan mengajar kita di akhir Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan yang menjadikan manusia, Tuhan yang menjadi raja, memerintah manusia, Tuhan yang disembah oleh manusia. Lindungkanlah kami daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh syaitan. Dan syaitan itu terdiri di kalangan jin dan manusia. Adalah menjadi satu hikmat surah ini di akhir Al-Quranul Karim. Setelah kita membaca 30 juzuk Al-Quran yang dimulakan dengan Al-Fatihah yang terkandung di dalamnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Diikuti dengan surah Al-Baqarah, la dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita mengenal Allah. Allah saja Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Yang mengajar kita bagaimana menyembah Allah, beribadat kepadanya, sembahyang, puasa, zakat, haji, bersumpah, bertasbih, bertahmid, bertahlil dan lain-lain lagi. Dan mengajar kita halal dan haram dalam perkara pakaian, mengajar kita dalam perkara perkahwinan, mengajar kita dalam perkara kehidupan, memerintah negara dari negara sehinggalah antara bangsa, mengajar bagaimana berdamai dan bagaimana berperang. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah petunjuk daripada Allah, petunjuk yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Di sana akan ada manusia yang mengheret manusia, yang menggoda mereka supaya meninggalkan Al-Quran, petunjuk Allah ini, menyesatkan mereka di dunia sehingga hari akhirat. Berwaspadalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku yang ada di dalam kitabku, yakni yang berakhir dengan Quran, maka ia akan menghadapi kehidupan yang panjang, kehidupan yang rosak, kehidupan yang punah ranah, penuh dengan dosa, dengan maksiat, dengan kemungkaran, dengan jenayah dan sebagainya. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu dia bertanya, wahai Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia dulu celak dapat melihat? Tuhan menjawab, telah dibawa kepadamu ayatku, kitabku, kamu lupakan ayatku, maka pada hari ini kamu dilupakan. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موافق الطائعين وفقنا للطاعة أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mengikut perintah, meninggalkan larangan dengan rasa takut kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri kita, menghisap kepercayaan kita, menghisap amalan kita dan menghisap perangai kita, sebelum kita diheret di hadapan Allah di padang mahsyar, dihisap segala-galanya pada hari yang tidak ada guna, hari yang disebut oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada berguna harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apabila seseorang itu meninggal dunia, ditinggalkanlah hartanya, ditinggalkan keluarga dan sahabat handainya, bersama dengannya iman, amal yang soleh dan segala amalannya. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Seterusnya untuk kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصرنا في المرحلة الانتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من مكرنا. يا عالم الغيب والشهادة أنت أعلم بهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.